يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا فقير يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Bismillah, masyaallah, kullu ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su' illallah. Bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Bismillah, masyaallah, kullu ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su' illallah. Bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Bismillah, masyaallah, kullu ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su' illallah. Alhamdulillah, semati tuan-tuan dan puan sekalian. Sambung kajian kita dalam mukadimah hadis, mukadimah kajian kita hari ini, hadis ke-61 226. Asani an Abi Zarrin Jundabi ibni Junadah. Jundab ataupun Jundub ibni Junadah. Abi Zar ni nama dia Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ittaqillah haitsuma kunta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunta,
di mana saja kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kamu kena iringi amalan jahat dengan amalan baik. Setiap perbuatan kita, hari yang kita lalui, kita pastikan dalamnya ada kebaikan. Sebab Nabi perintah kita, kena kita iringi. Kita kena ada suatu amalan kebaikan pada hari-hari yang kita lalui. Sebab takut dosa mengalahkan kita. Dosa mengalahkan semuanya. Maka kita akan buat juga amal kebaikan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Jadi ketika mana kita mengiringi kejahatan kita dengan kebaikan, tamhuha, maka dia akan menghapuskannya. Itu perintah yang kedua. Kemudian perintah yang ketiga, Nabi beritahu kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah sesama ataupun bergaullah dengan orang ramai dengan akhlak yang baik. Jadi pergunakan akhlak yang baik dalam pergaulan kita. Di Nabi SAW pesan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi kita kena berbuat baik dalam kita bergaul, dalam kita berkawan-kawan dan teman, mestilah kita dengan akhlak baik. Jadi hadis ni pula mengajarkan kepada kita bahawa amalan baik menghapuskan amalan jahat. Itu yang pertama. Setiap amalan kebaikan kita akan menghapuskan amalan kejahatan yang kita buat. Menghilangkan daripada buku catatan kita ataupun buku kita, tulisan amalan kita, kejahatan tadi dihilangkan dengan amalan kebaikan. Ada pula yang berkata ini kinayah saja, iaitu kiasan kepada maksud bahawa pembuat amalan jahat tersebut tidak akan dihukum dengan sebabnya. Jadi maksudnya apa? Orang yang berbuat amalan kejahatan, dosa, ketika mana dia iringi dengan perbuatan baik, maka perbuatan jahat dia tadi tidak diazab dia dengan perbuatan jahat itu. Itu makna dia juga. Ada juga yang berkata ini hanyalah untuk dosa-dosa kecil saja. Dosa kecil saja. Adapun dosa besar, maka ia tidak akan dihapuskan kecuali dengan taubat dan cukup syarat-syaratnya. Ada juga yang berpandangan, ada ulama pandangan apa? Dia kata ini dosa kecil saja. Dosa besar tak termasuk. Ini juga untuk maksiat-maksiat yang tidak berkait dengan hak orang lain. Ini juga kalau benda maksiat kita buat tu tidak ada hubung kait dengan orang lain, dengan hak orang, dengan harta orang, karena disyaratkan padanya menyelesaikan hak tersebut atau memperoleh kemaafan daripada pemilik tersebut. Sebab kalau kita bertaubat daripada kesalahan buat hak orang lain, zalim orang, kena kita minta maaf dan tak minta dan bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada orang itu. Yang kedua, antara ciri-ciri keindahan akhlak ialah bermanis muka. Yang tu, manis muka ni apa? Senyum, kan? Tidak bermasam muka, bermanis muka, senyum. Aturan Nabi kata apa? Tabassam di wajhi akhika sadaqah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyum tu juga terasa suka. Tapi senyum di depan. Di depan siapa? Di depan akhika. Mana dia apa? Saudara kamu. Kita senyum depan dinding, tak dapat sedekah. Tak dapat sedekah. Tak dapat pahala. Jadi pahala ni at-tabassum fi wajhi akhik. Jadi senyum di depan muka saudara kamu, sahabat kita, kawan kita.
dapat pahala sedekah. Sebab itulah amal ibadah ni juga tahu reti kita, tahu mana kita letakkan. Selain daripada itu tak dapat sedekah, senyum saja seorang-seorang diri, tidak dapat sedekah. No? Sebab syarat dia ada, iaitu fi wajhi akhik, iaitu di ketika muwajahah, di depan muka saudara kamu. No? Jadi membuat jadi apa maksud dia tadi? Maksudnya idkhalus surur, memasukkan surur, iaitu rasa bahagia, gembira kepada orang lain. Dah sekat tak blok ni? Saya sekat. Jadi membuat perkara yang baik kepada orang lain dan bergaul dengan orang ramai dengan cara yang kamu suka, mereka gunakan semasa bergaul denganmu. Jadi seperti mana orang suka berbuat kepada kita, kita pun juga begitulah berbuat kepada orang lain. Orang lain panggil kita dengan panggilan yang tak baik, kita sakit hati, kita tak suka. Begitu jugalah kita juga jangan panggil orang lain seperti mana yang kita tak suka. Begitu jugalah. Orang lain tak mau kita panggil kita bodoh, jangan juga panggil orang lain bodoh. Kan? Melainkan yang berhaklah. Melainkan yang berhak dipanggil bodoh. Yang berhak, iaitu Abu Jahal. Itu memang berhak. Berhak dipanggil dia jahil. Sebab dia memang jahil pun. Kan? Jadi, melainkan benda-benda yang telah pun berhak dipanggilnya. Kan? Jadi, inilah satu pengajaran hadis yang kita pelajari hari ini, iaitu hadis yang ke-61. Alhamdulillah. Ada apa soalan dalam bab ni? InsyaAllah muka surat 120. InsyaAllah kita sambung Al-Quran Al-Karim ke surat 120. Sekali lagi surah Al-Ma'idah ayat 71 muka surat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hasibu alla takuna fitnatun wa fa'amu
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Wahasibu an la takuna waha wa syakul kubah, dia melengkung bibir kita wa. Jadi kuat, tapi dia kuat. Waha ha ni dia ha pedas. Ha wahasi sin tu dia kuat, bagi kuat tekan masuk suara safir tu. Wahasibu an la takuna fitnah. Allah tu la alif tu kena hamzah tu kena tekan. Lam syaddah. Allah takuna fitnah. Ta tu hams. Jangan bagi mantun. Jangan bagi fitnah tu fitnah, jangan. Fitnah. Fa'amu bukan fa'amu, fa'amu mim tu dia tak ada syaddah. Fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim. Taballahu alaihim. Summa amu wa sammu mim tu wa sa tu wa sammu kasirun minhum ka hams si sa kecil kasirun ru tu tebal kasirun minhum wallahu basirun bima ya'malun. Laqad kafara. Dan qala laqad kafara allazina qalu
Berat. Qalu inna Allah huwal masih ibnu Maryam. Ra tu tebal, ra Maryam. Tutup mim tu di makhraj dia, itu bagi di bibir bagian luar, Wa qala lam tu dipis. Wa qala al-masih ya bani Israil. Ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Rabbi ba syaddah, rabbi wa rabbakum. Innahu man, ya idgham ke ya nun mati, man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Tebal. Ra tu tafkhim. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara sama macam laqad atas tadi. Qalu pun sama. Qalu innallaha salisu salasah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa illam, nun tu dia tak baca dah, termasuk kelam. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassan, dengung dua harakat dalam tu, la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Azabun alim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Dan kiaskan seterusnya sama seperti itu. Wahasibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 71, wahasibu alla takuna fitnah. Wahasibu makna zan. Zan ni sangkaan. Dan mereka mengira, dan mereka menyangkakan alla takuna fitnah, tidaklah berlaku suatu bala. Bala, fitnah ni bala, satu musibah. Apa berlaku? Ini kisah ataupun cerita Yahudi, ahli kitab. Ahli kitab ni dengan perangai kesalahan dan dosa yang banyak. Dosa daripada membunuh nabi-nabi. Mereka membunuh para anbiya, sebahagian nabi-nabi. Dah telefon. Sila. Dan mereka juga sebahagiannya mengingkari janji mereka. Naqadal ahdu. Mereka buat bukan yang seperti mana dijanjikan. Kemudian mereka memperlekehkan agama Allah. Dan mereka menolak peringatan-peringatan dan memakan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal. Jadi dosa yang banyak yang mereka buat ni. Wahasibu, mereka menyangka, mereka mengira bahawa dosa yang mereka buat ni alla takuna fitnah, tidak menjadi suatu kesalahan yang menyebabkan datangnya azab kepada mereka. Makna dia apa? Makna yang mudah dia, mereka menganggap dosa itu tidaklah membebankan mereka. Mereka meremeh-temehkan hal dosa. Itu dalam bahasa mudahnya. Fa'amu wa sammu. Apa yang berlaku ketika mana mereka meremehkan dosa yang mereka buat? Dosa ni kecil saja. Dan mereka menyangka dan mereka mengira Allah akan memberikan satu, kalau Allah berikan azab pun Allah berikan satu dosa saja.
Dosa-dosa yang mereka buat banyak tu tidak dikira. Masya Allah. Sangkaan yang batil. Walhal apa? Setiap dosa ada balasannya. Setiap dosa yang kita buat ada balasannya. Dosa khianat yang kita buat ada balasannya. Dosa menipu ada balasannya. Dosa bohong ada balasannya. Dosa menzalimi orang ada balasannya. Yahudi, ahli kitab, dia ingat apa? Dosa satu saja. Yang mereka buat banyak-banyak tu, Allah lupakan. Yang Allah akan balas satu dosa saja. Itu pun dia berkata apa? Yang Allah balas ini, dosa yang mana yang kami perkenan dia untuk membalasnya. Tengok. Kalau kami tak perkenankan Allah membalasnya, maka tidak dibalas oleh Tuhan. Dia berkata macam tu. Dalam kitab mereka kan? Nah, dalam kitab mereka ni, kitab apa nama? Talmud mereka ni. Satu kitab, di situ mereka menuliskan satu sangkaan-sangkaan batil mereka. Mereka mengatakan kami kalau nak dibalaskan satu perbuatan buruk ataupun diberikan ganjarannya atau berikan jazak balasan perbuatan buruk itu, maka diberikan pilihan kepada kami. Sama ada kami perkenankan ataupun tidak. Kalau kami perkenankan, maka diturunkan ujian tadi. Tapi kalau kami tak terima, maka ditolak ujian tadi. Ada pun di situ banyak reka-rekaan yang mereka seolah-olah apa? Dialah yang mengatur semua. Dia yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang atur dia. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan rahsia ataupun kenyataan yang mereka simpan dalam hati mereka. Keyakinan yang karut ataupun keyakinan yang salah. Bahkan mereka mengira, kata Allah, wahasibu alla takuna fitnah. Mereka mengira dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan, Allah tidak hisab. Wahasibu. Mereka tidak mengira Allah akan hisab. Dan betullah perkataan hasibu ni, perkataan yang zon. Makna dia apa? Mengira. Tak sama wahasibu dengan wahasabu. Lain-lain. Baris dia lain saja. Sin bawah, sin dengan sin baris atas, jadi lain. Wahasabu, hasab maknanya menghitung. Kan? Menghitung. Kan? Kita hitung, itu mana hasab. Wahasib nama dia apa? Wahasibu zan, iaitu mengira. Menyangka. Kan? Jadi alla takuna fitnah, tidak Allah berikan kepada mereka satu ujian dan juga satu azab. Dia peringat macam tu dah. Fa'amu wasamu, disebabkan sangkaan yang buruk tadi, sangkaan yang salah, yang batil tadi. Apa yang berlaku? Natijah dia makin menjadi-jadi. Apa yang berlaku? Mereka fa'amu wasamu, kemudian mereka menjadi buta dan tuli. Mereka menjadi buta dan tuli. Buta kepada kebenaran, buta kepada yang hak. Maka buta hati, bukan takat buta mata kepala. Mata hati pun buta juga. Tidak melihat kebenaran itu benar dan tidak melihat kesalahan itu salah. Setiap yang datang daripada mereka, walaupun itu salah, mereka menganggapnya itulah yang benar. Setiap kebenaran itu yang datang daripada orang lain, golongan orang lain, tapi bukan daripada mereka, maka itu dia perkatakan tak betul. Inilah Yahudi laknatullah alaih. Jadi inilah satu keburukan Yahudi ni. Mereka ni Allah jadikan disebabkan sangkaan mereka tadi, Allah tidak akan berikan azab kepada kita walaupun kita bunuh Nabi, walaupun kita perangi orang Islam, walaupun kita bunuh. Dia kata apa? Tidak akan turunkan kepada kita satu bencana ataupun bala ataupun apa musibah. Sebab ketika mana Tuhan beri kita musibah, dia beri kita dulu. Nak terima musibah tak? Kalau kita tak mau, dia tak akan turunkan. Macam tu. Masya Allah. Dia berkata macam tu. Jadi ketika mana, dia berkata apa? Dengan sangkaan seperti ini, fa'amu, wa'amu, wasammu, maka Allah butakan mata hatinya. Allah jadikan dia amu, kemudian sammu. Sammu ni pekak. Tuli, pekak. Kan? Allah berikan dia tuli, pekak lah. Tak mendengar. Nasihat apa pun habak kat dia, Yahudi ni, hantarlah kat dia nasihat apa. Dia tidak akan, dia dengar telinga dia, tapi hati dia buta. Tak akan masuklah hati dia. Kan? Tidak akan masuklah hati dia. Dan tidak akan mendengar
Kemudian Allah menerima apa yang berlaku. Wasamu kasirum minhum, dan banyak daripada mereka Allah butakan, Allah tulikan mata pendengarannya. Masya Allah. Seperti mana kita tengok marhalah, kalau kita kaji dalam satu kajian sains, perkajian, kalau kita tengok kan, orang bayi ni kalau dia baru lahir, belum lahir pun, marhalah ciptaan Allah cipta manusia ni dimulakan dengan aktif pendengaran dulu. Pendengaran dulu, barulah penglihatan. Sebab itulah bayi baru lahir, dia hari pertama kedua tu dia tak nampak lagi tu. Memang buka mata dia, tak tengok kita. Sampai ke hari ke-10 lebih kurang lah. Hari ke-10 kan, tu pun baru nampak dia macam tak apa jelas dia buka lah mata dia kan? Sampai hari ke-10 lebih kurang. Kemudian apa? Kalau marhalah pendengaran, daripada ditiupnya roh tu dia dengar dah. Dia dengar apa yang diperkatakan oleh kedua orang tua dia, oleh ibu dia, apa yang dibaca oleh ibu dia. Sebab itulah tabiat itu terbentuk daripada kandungan. Kalau ibu dia rajin baca Quran, dia pun akan dengar bacaan Quran. Kalau ibu dia dengar lagu dangdut dia, kan? Dia pun sama juga, dia mendengar juga. Tabiat dia tu sama, mengikut ibu dia. Kalau ibu dia selawat, dia dengar selawat ibu dia, kan? Jadi macam itulah kebiasaan-kebiasaan. Dia pertama tu aktif pendengaran dulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tengok, apabila Yahudi ni, mereka ni dah hidup atas dunia ni dah, sepatutnya apa? Mereka melihat yang benar itu benar, yang batil itu batil. Mereka melihat dengan mata. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala butakan matanya, Allah pekakkan telinga dia. Dan telinga ni lebih luas daerah dia dibandingkan dengan penglihatan. Sebab itulah ada yang boleh kita dengar, tak boleh kita lihat. Kita dengar saja, orang panggil kita, tak tengok dia mana aja ni, kan? Suara dia dah, dia panggil kita, tapi kita tak mampu melihatnya, kan? Jadi wallahu basirum bima ya'malun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, sesungguhnya kata Allah, setiap apa yang kamu buat, apa saja yang kamu buat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha melihat. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Allah melihat apa yang mereka lakukan. Dia berbuat satu perbuatan yang jahat, Allah melihatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menangguhkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa umli lahum. Allah berikan satu tangguhan kepada mereka pada suatu hari yang Allah akan azab mereka. Asyadul azab, dengan azab yang pedih. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita doa agar sentiasa Allah menjaga saudara kita yang ada dekat Palestin. Sebab dalam keadaan yang kesempitan sekarang ni, Yahudi lah ni, Allah memang butakan mata dia, pekakkan telinga dia, mata dia buta. Sebab itulah dia membunuh yang berada di Rafah. Rafah ni tempat kemah orang yang lari daripada peperangan dekat Gaza kan, dia pergi menyelamatkan diri. Yang situ tak ada mujahidin, ada yang ada situ kanak-kanak, orang tua. Yang ada dekat situ apa? Orang yang lemah, orang yang sakit, tapi mereka mai pergi bom. Tengok, sebab itulah Allah dah butakan mata dia, pekakkan telinga dia. Jadi keadaan seperti ini, kalau kita tengok kan, dia makin menjadi-jadi, makin gila. Sebab apa? Dosa yang dia buat ni, dia bertambah atas dosa yang dia buat tu. Setiap kali dia membunuh, dosa tu tetap akan berada atas dosa. Sebab itulah ketika mana dosa tu berat, hingga telinga pun pekak, mata pun buta. Tak nampak lah, mata dia pun buta, tak nampak kebenaran. Jadi kalau kita ingat, benda ni berakhir dengan bagaimana? Berakhir dengan kebinasaan Yahudi. Kebinasaan Yahudi. Jangan lupa kita doa kepada Allah. Moga Allah turunkan satu balak ke atas mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan, membinasakan dengan tentera-tenteranya. Dengan tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah binasakan Yahudi laknatullah alaihi.
Jadi, tuan-tuan dan rahmatullah, laqad kafara allazina qalu. Tadi sebelum ni kita bercerita pasal Yahudi. Yang ni pula ada juga jenis orang yang kafir. Siapa ni mereka ni? Kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah pun menjadi kafir orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah innallaha al-Masih wa ibnu Maryam. Sesungguhnya apa? Tuhan itu ataupun Allah itu ialah Nabi Isa, iaitu Masih ibnu Maryam. Kafir dia. Sebab itulah dalam perkataan ini, dalam golongan yang mengatakan seperti yang ada tiga. Pertama, ada yang mengatakan apa? Allah itu ialah Masih. Tuhan itu ialah Nabi Isa, anak Maryam. Itu golongan pertama. Ada golongan yang kedua mengatakan Tuhan itu Isa dan ibunya, dua-dua. Golongan yang ketiga mengatakan tak, Tuhan itu tiga, satu. Dia itu tiga. Lepas tu tiga tu Tuhan tu. Jadi satu. Masya Allah. Tiga-tiganya dalam Quran mengatakan kafaru. Laqad kafar. Telah pun menjadi kafir. Jadi Allah mengatakan apa? Laqad kafara allazina qalu. Sesungguhnya. Bukan kara ni. Tak betul tak? Sesungguhnya. Telah pun kafir. Kafara. Telah kafir dah. Fi'il madhi. Allazina qalu. Yang mengatakan apa? Sesungguhnya Tuhan itu ialah Isa anak Maryam. Masih ibni Maryam. Maka dia kafir dah. Wa qala al-Masih. Walhal apa? Nabi Isa mengatakan kepada umatnya, pengikutnya. Nabi Isa kata apa? Ya Bani Israel, a'budullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas tak? Jadi Nabi Isa ni beritahu kepada pengikutnya, wahai Bani Israel, jangan sembah aku. Beritahu dah. Yang kamu sembah itu Allah. Siapa tu Allah tu? Rabbi, Tuhanku. Dan juga Tuhan kamu. Wa Rabbakum. Kita semuanya, kata Nabi Isa, Allah yang mencipta kita. Allah yang menjadikan kita. Jangan nampak buat yang pelik-pelik tu. Kan? Mesti ingatlah Allah tu, sembahlah dia. Innahu may yusyrik billah. Kata Nabi Isa, sesungguhnya. Ingat, kata Nabi Isa, may yusyrik billah. Sesiapa yang syirik menyekutu bagi Allah. Sesiapa yang menjadikan Tuhan selain daripada Allah, dia jadikan Tuhan macam-macam, kan? Maka sesungguhnya kata Nabi Isa, faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan ke atasnya surga. Dia tak dapat surga. Dia tak masuk surga. Dia tak mencium bau surga. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembali yang kekal ialah neraka Jahannam. Jadi Nabi Isa ni bukan tak bagi tahu kepada umatnya. Dia bagi tahu dah. Dia bagi tahu dah. Jangan apa sembah aku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Siapa yang syirik kepada Allah, tidak menyembahnya, sesungguhnya apa? Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Dan Allah bumbang dia masuk dalam neraka. Ma'wahu Jahannam. Kan? Wa ma lizzalimina min ansar. Dan orang yang zalim, tak ada siapa pun yang menolongnya. Wa ma lizzalimina min ansar. Orang yang zalim ni apa? Orang yang tidak menyembah Allah. Orang yang paling zalim atas dunia ni ialah orang yang tidak menyembah Allah, yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan dapat siapa pun menolong mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, laqad kafara allazina qalu. Dan sesungguhnya orang yang kafir juga telah pun kafir orang yang mengatakan apa? Innallaha salisu salasa. Tuhan tu tiga. Kafir juga. Kan? Tadi pertama apa? Kafir, dia kata apa? Nabi Isa tu Tuhan. Yang ni pula, dia ada golongan juga. Ada menyebutkan kata apa? Tuhan tu tiga. Tuhan tu tiga. Kafir juga. Pakai apa? Laqad juga. Sama. Dan sesungguhnya telah pun kafir orang yang mendakwa Tuhan itu ada tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Allah bantah dah. Dan Allah sabitkan apa? Dan tiadalah Tuhan itu melainkan Tuhan yang Esa saja. Satu saja. La ilaha
illallah. Tak ada tiga, tak ada dua. Satu je. Ilahun wahid. Iaitu apa? Allah. Satu nama, zat wajibul wujud, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam yantahu. Allah berikan amaran. Kalau kamu tak berhenti juga. Wa illam yantahu amma yaqulun. Dan ketika kamu tak berhenti juga dalam dakwaan yang batil itu, kamu mendakwa Tuhan tu tiga, tak berhenti juga. Dah bagi tahu dah ni, kan? Jelas dah. Laqad kafara, telah pun kafir, tak berhenti juga. Dia juga kata juga selalu. Kata juga tu kan? Amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Maka pasti kata Allah, orang yang kafir itu akan ditimpa azab yang pedih. Ini satu amaran. Tak berhenti juga, mereka akan ditimpa suatu azab yang pedih, iaitu dihumban masuk dalam neraka. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah? Satu yang taat tadi ni dah pasti dah jelas dah. Kan? Jadi Allah ni Tuhan yang Esa. Berhentilah daripada dakwaan-dakwaan batil. Kalau tak berhenti juga, kena bersiap sedia lah. Kalau tak mau berhenti juga, kalau keras kepala juga, hati keras juga, maka neraka akan menunggunya, azab akan menunggunya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Allah kata apa? Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Dah datang dah amaran, tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Tidakkah bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah? Allah akan ampunkan. Masya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Penyayang. Ghafurun rahim, Maha Pengasih. Allah subhanahu wa ta'ala berikan satu ketegasan tentang ini. Allah kata apa? Allah bukakan minda balik orang yang katakan Tuhan itu masih, kan? Orang yang kata Tuhan itu tiga. Allah bukakan minda dia. Mana dia apa? Allah nak beri faham kepada mereka. Tapi kalau dia tutup minda tu susahlah, kan? Allah kata apa? Mal Masih ibnu Maryam. Bukanlah Isa anak Maryam itu melainkan rasul saja, kata Allah. Dia tu rasul saja. Utusan saja. Rasul dia, utusan. Utusan kepada manusia, ya manusia. Bukan Tuhan. Nama utusan. Mestilah manusia. Utusan kepada manusia, manusia. Dan walillahi masalul a'la. Dan mana ada apa? Ada satu perumpamaan, kan? Perumpamaan, kalau utusan kita nak hantar barang, dan mestilah yang hantar barang tu siapa? Manusia yang sama seperti mana kita, mana manusia yang dia beri tadi, yang diberi tadi, yang ditemui tadi. Kalau diutus malaikat, apa yang berlaku? Sekali lagi kita apa? Malaikat tak bolehlah kami ikut. Malaikat tak makan, dia tak minum, bolehlah dia beribadah. Allah utus manusia. Allah utus manusia, kan? Jadi afala yatubuna ila Allah mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Jadi Masih ni, Isa ni, tidaklah dia Tuhan, dia rasul saja. Rasul saja, illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Banyak dah sebelumnya diutus rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya ialah seorang perempuan yang benar, seorang perempuan siddiq, seorang perempuan yang benar, berpegang teguh kepada kebenaran. Ibunya seorang perempuan yang berpegang teguh kepada kebenaran, kejujuran. Bukan manusia yang curang, bukan. Tapi dia ialah siddiqah. Masya Allah. Yang benar, yang menjaga kebenaran, yang memelihara kebenaran. Wa ummu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Mereka keduanya memakan makanan. Ini satu gambaran juga. Sesungguhnya makhluk itu dia memerlukan adna minhu untuk mengkhidmatnya, untuk menunaikan hajat keperluannya. Contoh, kita makhluk ni. Adapun Tuhan tak perlu. Kalau kita makhluk ni perlu kepada adna minhu, orang makhluk ciptaan yang lebih
rendah daripada kita. Kita perlukan binatang untuk kita, haiwan untuk kita makan, binatang untuk kita gunakan, ataupun kita memerlukan tumbuh-tumbuhan untuk kita makan. Walhal apa? Dalam tingkatan makhluk yang paling rendah siapa? Binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian benda yang jamat, benda yang keras, macam batu, besi, kayu, kan? Mana apa yang benda keras itu paling rendah. Kita sebagai manusia, kita sayyid, kita tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada kita untuk menggunakan itu sebagai keperluan kita. Kita perlukan ayam untuk kita makan. Kita beli ayam ataupun beli ayam, kan? Tak beli ayam, dia beli ayam, kan? Dia makan. Masya Allah. Mana apa dia perlukan? Dia lebih rendah daripada dia. Jadi sebab itulah mustahil. Ketika mana manusia ini menyembah, menciptakan ataupun mendakwa Tuhan yang lebih rendah daripada dia. Walhal dia gunakan itu, digunakan batu untuk membina binaan. Bangun rumah. Dia gunakan batu. Dia gunakan kayu. Dia gunakan besi. Lepas tu dia sembah batu. Sembah kayu. Dia gunakan tadi ni untuk benda yang lain. Dalam masa yang sama, dia bakar kayu tu. Lepas tu dia sembah pula. Masya Allah. Dalam masa yang sama, dia sembelih lembu tu. Dia sembah pula. Jadi benda yang seperti ini maknanya apa? Mustahil. Sebab itulah apa? Disembahlah Tuhan yang mencipta, yang tidak berhajat kepada makhluk yang lebih rendah ataupun makhluknya. Kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kana yakulani ta'am, Allah beritahu dua-dua ni, ibu dia Maryam, anak dia Isa, mereka berdua ni makan. Maksud dia apa? Mereka berdua ni makhluk Allah. Allah cipta. Sebab itulah dia makan. Dia memerlukan makanan, berhajat kepada makan. Kalau dah makan, apa yang berlaku? Kalau dah makan, dia akan mengeluarkan najis. Itu makna dia. Maka berhajat, ada hubung kait dia. Makna dia, itulah sifat manusia, sifat makhluk, bukan Tuhan. Kana yakulani ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Allah kata apa? Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada mereka tanda-tanda kuasa Allah. Tanda-tanda kuasa Allah, summa anzur anna yufakun. Kemudian apa? Bagaimana mereka berpaling? Bagaimana mereka dipalingkan? Yufakun ni apa? Bagaimana mereka boleh dipalingkan oleh iblis, oleh hawa nafsu mereka? Walhal apa? Mereka melihat kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nubayyinu lahumul ayat, Allah terangkan. Allah jelaskan semua dia. Allah terangkan, mal masih ibnu Maryam, Isa anak Maryam ni bukan Tuhan. Sebab kalau Tuhan, dia tak memerlukan makhluk. Tapi Isa anak Maryam ni dengan ibu dia sekali, mereka makan. Kalau makan, mana dia makhluk? Masya Allah. Bukan Tuhan. Dia memerlukan. Kalau dah makan lagi, dia buang hajat. Sama seperti kamu juga. Bukan Tuhan. Jadi jangan disembah. Mana dah lebih kurang macam tu. Allah bukakan minda yang tertutup kepada yang Allah kehendaki dapat hidayah. Dapat hidayah. Sesiapa yang Allah tak kehendaki dapat hidayah, dapat hidayah juga. Kan? Tetap juga dikunci. Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darra wala naf'a. Allah beritahu balik. Kata Allah, wahai orang yang syirik, orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menyembah selain Allah, kamu sembahkah? Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad. Hujah lah ni, ayat hujah. Beritahu kepada mereka yang tidak menyembah Allah yang mencipta mereka. Ata'buduna min dunillah. Adakah kamu menyembah Allah? Adakah kamu tidak menyembah Allah? Qul ata'buduna min dunillah. Tidakkah kamu menyembah Allah? Ataupun akankah kamu menyembah selain daripada Allah? Yang kamu sembah tu la yamliku lakum darra wala naf'a. Dia tidak memiliki mudarat dan juga manfaat. Dia tidak boleh memberikan kamu mudarat dan juga memberikan manfaat kepada kamu. Adakah kamu sembah tu? Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darra wala naf'a.
di sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana mereka menyadari mereka telah pun salah, mereka dapat hidayah. Umar bin Khattab, ketika mana dia senyum, ada masa yang dia sedih. Dah masuk Islam dah ni. Kan, sahabat tanya, wahai Umar, pasal apa kamu senyum? Kemudian kami nampak kamu bersedih, nangis. Dia kata, saya teringat zaman jahiliah dulu. Saya buat satu Tuhan. Tuhan tu buat daripada makanan. Kurma lah kot kan. Dibuat macam tu. Ketika saya lapar, saya makan hidung dia. Ketika saya lapar lagi, saya makan tangan dia. Kan? Saya senyum. Bodoh dia saya. Dia kata, masa tu betul-betul bodoh. Bagaimana pula Tuhan yang saya sembah, saya makan dia. Kan? Jadi bagaimana pula jadi? Dia kata, jadi mana yang menikulakum darra wala naf'a. Kemudian pasal apa kamu sedih? Saya sedih sebab saya pernah menanam anak perempuan saya hidup-hidup. Sebab ikutkan zaman jahiliah. Ikutkan apa? Ikutkan orang. Ikutkan orang. Dia pernah anak dia perempuan, anak perempuan dia tanam hidup-hidup. Anak perempuan tu minta tolong kepada dia. Dia tanam. Sedih ketika tu dan dia menangis. Masya Allah. Jadi, qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darra wa naf'a. Masihkah kamu menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kamu, tidak memberikan mudarat, tak bagi apa pun, sembah juga? Oh, yang tu tak tahu kan. Wallahu huwas-sami'ul alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Soalan ni dia kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Maka jawablah dengan hati yang terbuka, dengan minda yang terbuka. Jangan jawab dengan marah. Jangan jawab dengan panas baran. Kalau jawab dengan marah, takkan hasil hidayah. Kalau jawab dengan panas baran, tidak akan menghasilkan hidayah. Jawab dengan diri sendiri. Tanya diri sendiri. Adakah kamu menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kamu, mudarat kepada kamu? Tak ada berikan manfaat apapun, mudarat apapun. Sembah juga. Yang itu gila. Sebab itulah, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang mencipta kita. Mencipta langit dan bumi. Yang memberikan kita rezeki. Yang memberikan kita semua yang ada ni. Dan kemudian kepadanya lah kita akan dikembalikan semua kita. Sama ada beriman ke tak beriman ke, semua akan kembali kepada Allah. Orang yang berakal, dia menghendaki dirinya masuk ke dalam surga Allah. Orang yang berakal, dia menghendaki kebaikan diri dia. Tapi orang yang tidak berakal, orang yang tidak gunakan akalnya, maka dia menghendaki membinasakan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, inilah satu tadabbur kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita, bukakan minda kita kepada kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita hidayah. Allah kurniakan kita kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala baikkan kehidupan kita di dunia ni dan di akhirat insya-Allah. Dan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hidup pun baik dan akhirat mati pun dalam keadaan baik insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب الهداية وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma anzilir rahmata was sakinata wal afiyah wasihhata alaina ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim ihzimhum wansurna 'alaihim ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna warhamhum ya Allah. Irhamna warhamhum ya Allah. Irhamna warhamhum ya Allah. Ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.